Assalamualaikum, saya Nur Ainatul Syafiqah binti Dahlan dari grup Pembantai Korupsi. Kita masuk kepada definisi rasuah, di mana rasuah ialah satu jenayah atau kesalahan undang-undang di mana seseorang memperoleh kebebasan kontrak atau keistimewaan daripada pihak berkuasa atau syarikat selepas memberi wang atau hadiah kepada pihak tersebut. Ia juga boleh berlaku melalui derma atau sumbangan yang diberikan untuk mendapatkan sesuatu secara mudah atau jalan pintas, sama ada diminta secara terang-terangan ataupun menunggu isyarat dari penerima. Punca-punca rasuah terbahagi kepada tiga, iaitu peluang, tekanan, dan rasionalisasi. Di mana peluang ialah contoh peluang wujud apabila sistem yang sedia ada menyebabkan proses menjadi rumit dan lambat. Manakala tekanan ialah paling kerap adalah tekanan kewangan kerana hendak hidup mewah dan di luar kemampuan. Dan rasionalisasi ialah mereka merasionalisasikan dan menghalalkan tindakan mereka, iaitu tindakan rasuah. Kesan-kesan rasuah ni kesan kepada negara, individu dan hartanah. Di mana kesan kepada negara ni dia merosakkan reputasi dan ekonomi negara merosak. Kesan kepada individu tersebut boleh menyebabkan bunuh diri, kehilangan maruah dan integriti diri, dan pelaku boleh dikenakan hukuman yang berat seperti penjara tidak kurang daripada 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan ataupun RM10,000 Malaysia yang mana lebih tinggi. Kesan rasuah kepada harta adalah harta-harta yang hasil daripada rasuah akan disita dan diwujudkan hak. Seterusnya kita masuk kepada pengenalan Haji Muhammad Soeharto, di mana ia merupakan Presiden kedua Indonesia. Nama lengkap beliau ialah Haji Muhammad Soeharto, lahir pada 8 Jun 1921, lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta, Indonesia. Beliau meninggal pada 27 Januari 2008. Kerjaya beliau ialah pegawai tentera dan merupakan Presiden Indonesia kedua. Pangkat tentera tertinggi ialah Jeneral Besar. Beliau berkahwin dengan Siti Hartina pada 1947. Anak-anak beliau ada 6 termasuk Tutut, Titik dan Tommy Soeharto. Latar belakang beliau ialah berasal dari keluarga petani, bergabung dengan tentera Belanda, kemudian tentera Jepun dan akhirnya tentera Indonesia semasa perjuangan kemerdekaan. Peranan penting Soeharto ialah memimpin Angkatan Darat selepas peristiwa G30S PKI, kemudian menjadi Presiden Indonesia, Presiden kedua. Warisan ialah memerintah dengan rejim Orde Baru yang membawa kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi, namun juga dikenali sebagai korupsi dan pemerintahan otoritarian. Beliau wafat di Jakarta pada usia 86 tahun akibat kegagalan pelbagai program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Juahir, berasal daripada kumpulan Pembantai Korupsi Seksyen 101. Saya akan membentangkan tentang bentuk penyalahgunaan kuasa daripada Soeharto. Okey, yang pertama ialah amalan rasuah, kronisme dan nepotisme atau dikenali sebagai KKN di Indonesia. Bentuk penyalahgunaan kuasa yang kedua oleh Soeharto ialah pemerintahan otoritarian dan pemusatan kuasa. Seterusnya ialah pelanggaran hak asasi manusia, dan akhir sekali ialah penyelewengan ekonomi dan projek pembangunan. Kesalahan yang dilakukan oleh Soeharto bekas Presiden Indonesia ialah penyelewengan dana yayasan. Soeharto mengendalikan beberapa yayasan amal seperti Yayasan Super Semar, Dharma East dan Dakar. Dana daripada yayasan ini sepatutnya digunakan untuk tujuan sosial. Dana ini didakwa dialihkan untuk keuntungan keluarga dan kroni Soeharto, termasuknya membiayai syarikat milik mereka seperti Sempeti Air dan Bank Duta. Kesalahan kedua ialah memaksa derma daripada sektor swasta. Syarikat-syarikat besar diwajibkan menyumbang kepada yayasan milik Soeharto sebagai syarat untuk mendapat kelulusan projek atau lesen kerajaan. Kesalahan ini merupakan bentuk penyalahgunaan kuasa dan pemerasan korporat secara sistematik. Kesalahan ketiga ialah pengumpulan kekayaan secara tidak sah. Transparency International menganggarkan bahawa Soeharto dan keluarganya mengelapkan tarikh USD 15 bilion sehingga 35 bilion semasa pemerintahannya. Kesalahan ini menjadikan Soeharto pemimpin paling korup dalam sejarah moden, menyebarkan kekayaan yang dikumpul melalui penipuan dan rasuah berskala negara. Kesan-kesan dalam kes ini terhadap negara dan sistem perundangan. Kesan pertama, reformasi anti rasuah.
Skandal ini menjadi pemancing kepada penubuhan institusi seperti Suruhanjaya Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2002 yang bertujuan memperkukuh usaha mengurangi rasuah di Indonesia. Kesan kedua, kesan ekonomi dan sosial. Penyelewengan dana negara semasa pemerintahan Suharto menyumbang kepada krisis ekonomi Asia dari 1997 hingga 1998 yang membawa kepada kemiskinan meluas dan ketidakstabilan Indonesia. Yang terakhir, kesan terhadap sistem perundangan, kegagalan pengadilan dan reformasi. Kegagalan untuk mengadili Suharto menunjukkan kelemahan institusi perundangan Indonesia dalam menangani kes rasuah berskala besar, terutamanya apabila melibatkan tokoh berpengaruh. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang faktor penyalahgunaan kuasa Presiden Soeharto. Faktor yang pertama ialah pemusatan kuasa dalam tangan Presiden. Seterusnya, kawalan ketat terhadap media dan maklumat. Seterusnya, kelemahan undang-undang dan ketidakbebasan kehakiman. Seterusnya, jangka masa pemerintahan yang terlalu lama. Dan akhir sekali, pembangunan ekonomi sebagai alat legitimasi. Latar belakang Presiden Soeharto. Pada tahun 1965, Soeharto naik ke tampuk kuasa selepas peristiwa G30S, yakni Gerakan 30 September, di mana beliau menyingkirkan Presiden Soekarno dengan sokongan tentera dan kumpulan elit politik. Ketika itu, Soeharto tampil sebagai pemimpin yang ingin membawa kestabilan politik dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pada awal pemerintahannya, beliau memperkenalkan dasar-dasar ekonomi pro-pelabur asing dan bekerja sama dengan teknologi untuk membina semula ekonomi Indonesia. Image-nya ketika itu masih bersih dan rakyat memberi kepercayaan kepada beliau untuk membangunkan negara Indonesia selepas kekacauan politik era Presiden Soekarno. Namun, di sebalik kestabilan yang dibawa, benih rasuah mula tumbuh apabila Soeharto mula membina jaringan kuasa melalui kronisme dan kawalan ekonomi. Pembentukan kroni ekonomi dan yayasan pribadi pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Pada tahun 1970-an, Soeharto mula membina kekayaan melalui jaringan perniagaan yang dikawal oleh keluarganya dan rakan-rakan rapatnya. Beberapa langkah penting mencetuskan budaya rasuah besar-besaran seperti penubuhan yayasan-yayasan seperti Yayasan Super Semar, Yayasan Dharma Putra, Kostrad, dan lain-lain, yang kononnya bertujuan amal tetapi disalurkan untuk kepentingan pribadi dan politik. Seterusnya, Soeharto menggunakan kuasanya untuk memberi lesen kontrak kerajaan dan hak monopoli kepada kroni dan ahli keluarga, terutama anak-anaknya seperti Tommy Soeharto dan Tutut Soeharto. Seterusnya, rakyat dan ahli perniagaan terpaksa memberi sumbangan kepada yayasan-yayasan tersebut sebagai syarat mendapat projek atau kelulusan kerajaan. Ini mewujudkan sistem rasuah yang tersusun dan dilindungi oleh kekuasaan politik dan tentera. Seterusnya, budaya KKN, yakni korupsi, kronisme, dan nepotisme pada tahun 1980-an. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, sistem pemerintahan Soeharto telah menjadi simbol kepada budaya KKN, yakni korupsi, kronisme, dan nepotisme. Ia bukan lagi rahsia bahwa setiap perniagaan besar di Indonesia perlu ada restu dari lingkaran keluarga Soeharto. Seterusnya, pegawai kerajaan dilantik berdasarkan kesetiaan kepada rejim, bukan kelayakan. Di samping itu, rasuah berlaku di semua peringkat, dari projek besar seperti pembinaan lapangan terbang hingga lesen import barangan asas. Sebagai contoh, Tommy Soeharto, yakni anaknya Presiden Soeharto, mendapat keuntungan besar dalam industri kereta nasional dan berbagai projek besar. Banyak laporan menyatakan bahwa duit berbilion rupiah mengalir ke dalam akaun keluarga Soeharto melalui jalan yang tidak sah. Kemusnahan ekonomi dan kebangkitan rakyat pada tahun 1997 hingga 1998. Krisis keuangan Asia pada tahun 1997 menjadi titik hitam kepada kejatuhan Presiden Soeharto. Nilai mata wang rupiah menurun, inflasi melambung tinggi, dan rakyat mulai sedar bahwa ekonomi Indonesia rapuh kerana terlalu banyak penyelewengan dan ketidakcekapan akibat rasuah. Dalam keadaan negara porak-poranda,
IMF menawarkan bantuan tetapi meminta agar reformasi dilakukan seperti termasuk menghapuskan monopoli keluarga Soeharto. Soeharto enggan tunduk sepenuhnya dan ini menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia serta mempercepatkan kebangkitan gerakan reformasi. Gerakan reformasi mula digerakkan oleh rakyat, terutamanya golongan mahasiswa yang turun ke jalanan menuntut perubahan. Keadaan menjadi semakin tegang apabila berlaku penculikan aktivis, rusuhan besar-besaran dan tekanan antarabangsa yang kian meningkat. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan peletakan jawatannya sebagai presiden, sekaligus menamatkan pemerintahan otoritariannya selama 32 tahun. Selepas kejatuhan Soeharto, proses undang-undang dan usaha memulihkan keadilan. Selepas beliau jatuh, banyak siasatan dibuka terhadap harta kekayaan keluarga Soeharto. Antaranya yang didedahkan termasuklah Soeharto dituduh menggelapkan dana lebih daripada 15 bilion US dollar. Seterusnya, Yayasan Super Semar diperintahkan oleh mahkamah untuk membayar ganti rugi kepada negara kerana menyeleweng dana beasiswa. Namun, Soeharto sendiri tidak pernah disabitkan secara resmi kerana mahkamah mendakwa beliau terlalu uzur untuk dibicarakan sebelum beliau meninggal dunia pada tahun 2008. Anak-anak dan kroni beliau juga tidak dikenakan hukuman berat, menandakan kegagalan sistem keadilan untuk memberi pengajaran sepenuhnya. Terdapat 5 aspek pendapat terhadap kes. Yang pertama, penyalahgunaan kuasa. Soeharto menyalahgunakan kuasa sebagai Presiden Indonesia untuk memperkayakan diri sendiri dan keluarganya. Kekayaan peribadi dianggarkan berbilion dolar melalui kawalan terhadap ekonomi dan pemberian kontrak eksklusif kepada kroni. Yang kedua, korupsi berinstitusi. Rasuah di bawah pemerintahan Soeharto tidak berlaku secara individu, tetapi sistemik melibatkan ahli keluarga, pegawai tinggi, kerajaan dan tentera. Yang ketiga, kesan terhadap negara. Merosakkan ekonomi negara. Krisis ekonomi Asia 1997 mendedahkan pelemahan struktur ekonomi Indonesia, melemahkan institusi demokrasi dan sistem keadilan. Yang keempat, ketiadaan ketulusan dan accountability. Pemerintahan otoritarian menyekat kebebasan media dan suara rakyat, menyebabkan kegiatan rasuah sukar dikesan atau dilawan. Yang kelima, kritikan masyarakat antarabangsa dan rakyat. Tekanan daripada rakyat serta komuniti antarabangsa mendorong kejatuhan rejim Soeharto pada tahun 1998. Langkah-langkah mengatasi kes ada 6. Yang pertama, pengukuhan institusi anti rasuah. Yang kedua, ketulusan dan accountability daripada pihak kerajaan. Yang ketiga, pendidikan anti rasuah. Yang keempat, penglibatan masyarakat dan media. Yang kelima, perundangan yang tegas. Yang keenam, menghadkan kuasa seorang individu. Berikut merupakan pengajaran atas kes rasuah Soeharto. Terdapat 3 pengajaran yang boleh kita pelajari melalui kes rasuah ini. Yang pertama, pentingnya pendidikan anti rasuah. Yang kedua, rasuah menjejaskan ekonomi negara dan rakyat. Yang ketiga, suara rakyat membawa perubahan. Yang pertama, pendidikan anti rasuah, nilai integriti hendaklah diterapkan awal dalam kalangan masyarakat supaya masyarakat mengetahui keburukan mengambil rasuah. Yang kedua, rasuah menjejaskan ekonomi negara dan rakyat. Ia melambatkan pembangunan ekonomi sebuah negara dan meluaskan jurang kekayaan antara rakyat dan pemimpin. Yang terakhir, suara rakyat membawa perubahan. Suara rakyat hendaklah didengari oleh seseorang pemimpin dan seseorang pemimpin hendaklah berlaku adil supaya tidak berlaku rusuhan antara rakyat kepada pemimpin. Berikut merupakan kesimpulan kes rasuah Soeharto. Kesimpulannya, penyalahgunaan kuasa dan rasuah dalam kalangan pemimpin boleh menghancurkan kepercayaan rakyat, menggugat kestabilan politik dan melemahkan ekonomi negara. Pemimpin yang tidak telus dan bebas kawalan boleh membuka ruang kepada korupsi yang sistemik. Justru, integriti, accountability dan kejujuran dalam sebuah kepimpinan amatlah penting supaya boleh menjamin kemakmuran negara dan keadilan dalam sebuah negara. Sekian, terima kasih.